Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Selamat beristirahat pukul 12.03 pada malam ini. Terima kasih. Salam reformasi, salam perjuangan kepada yang masih menonton saya pada malam ini. Pukul 12.03 pagi. 4,000 orang, 4,100 sekarang ini di Facebook. Kalau kita tengok di 332 di YouTube sekarang ni. YouTube tak ramai, banyak kan YouTube ni dah tidur dah kan. Kemudian Twitter pun rasanya tak ramai juga ni tapi tak apa, itu bagi saya pukul 12 malam. Siapa nak dengar saya cakap malam-malam. 38 orang di Twitter. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Kita kenapa saya lambat sikit? Kenapa saya lambat sikit? Kenapa saya lambat sedikit pada malam ini? Ada yang bertanya. Tak boleh tidur Nadraj Gopal Krishnan. Nadraja. Terima kasih Raja, my friend. Agumir Farouk, Seremban Claire. Terima kasih Nekben. Baru iklan dapat K. Terima kasih Nekben. Terima kasih. Pengumuman bahawa kita punya ranting yang ke-6 di Asajaya telah pun ditubuhkan pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Nekben, kepada Azaman Peri, kepada Kak Ida, kepada Kak Ading, kepada geng-geng yang menjayakan, Kak Nor dan sebagainya. Semua daripada Asajaya yang menjayakan program dan juga penubuhan ranting kita yang ke-6 pada malam ini. Terima kasih, dan esok kita menjangkakan ranting ke-7 kita akan bawa. Kenap, okey. Terima kasih kepada tim saya, tim Iswardi, #tim Iswardi. Terima kasih. Dan saya telah pun membina satu rangkaian Bina Negara Sabah, chapter Sabah, dan Bina Negara chapter Utara. Sesiapa yang berminat untuk chapter Utara dan chapter Sabah boleh PM saya di inbox saya, boleh PM, dan insya-Allah kita akan bagi link untuk anda mendaftar bagi Bina Negara Selatan, Utara dan juga Sabah. Antara plan kita adalah untuk kita nak mengutip bantuan bagi COVID di Sabah dan juga COVID di Utara, terutama di kawasan-kawasan yang terjejas di Utara dan juga di Sabah, insya-Allah. Dan kita akan salur, saya tak pergi saya akan salurkan kepada rakan-rakan yang berada di Sabah pada ketika ini, dan mereka akan menghulurkan bantuan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan, yang ada di antara mereka sekarang ini menghadapi bekalan makanan terputus kerana kerajaan sekarang ini, memang kerajaan PN sekarang ini nampak gayanya macam langsung, bukanlah kata tak ada langsung, tetapi kurang berbanding dengan kerajaan warisan dahulu, kerajaan Pakatan Harapan dahulu yang sentiasa memberi bantuan pada waktu COVID, waktu-waktu yang memerlukan sebegini. Sabah keadaan lockdown yang teruk. Semalam di Sabah saja 800 kes. Hari ini berapa ratus saya tak tahu, lebih kurang berapa. 500 ada tak? Saya pun tak tahu berapa di Sabah. Tetapi itu yang berlaku sekarang ini di Sabah, dan kita let's pray for Sabah lah. Kita berdoa semoga dibagi kemudahan kepada rakyat Sabah, dipermudahkan rakyat Sabah dan juga dilindungi rakyat Sabah daripada sebarang masalah dan sebagainya. Terima kasih yang menonton saya. Tengah malam ni ramai juga 6,558 di Twitter. Kemudian kalau kita tengok dekat Facebook sekarang ini, concurrent dia 656. Boleh tahan. Terima kasih kepada, saya baca yang YouTube, yang pertama sekali yang komen, Syafiq Akmal. Terima kasih. Dan ramai-ramai Malaysia Viral, Abid Liu ada. Abid Liu tak sampai ke Sabah. Daddy Earth Eddie, no darah undi tak percaya Yidin. Terima kasih Hanis Roslan, 500 lebih Sabah hari ni. Terima kasih Hanis. Ikin 15, Yidin out, Anwar in. Terima kasih. Dan juga kita punya cerita di orang kubur Black Satria. Okey. Kenapa saya lambat lewat malam ini pukul 12? Bagi siapa yang ikut Facebook saya, dia tahulah apa yang berlaku. Bagi yang tengok kat Twitter ataupun yang tengok dekat YouTube mungkin tak tahu. Kerana malam ini ada dua peristiwa besar berlaku yang saya umumkan, yang saya nyatakan dalam Facebook tadi. Yang pertama, Muhyiddin sepatutnya mengadakan satu mesyuarat bersama dengan Ketua Menteri dan Menteri Besar esok hari. Tetapi perkara tersebut dibatalkan. Sebaliknya, beliau berjumpa dengan menteri-menteri kabinet beliau di rumahnya pada malam ini secara tergesa-gesa setelah keputusan daripada Yang di-Pertuan Agong tadi
dan Majlis Raja-Raja memutuskan bahawa tidak ada darurat. Sebenarnya kalau nak bawa, kalau Muhyiddin nak guna kuasa, nak invoke kuasa dia sebagai Perdana Menteri, dia boleh invoke kuasa dia sebagai Perdana Menteri kerana ada kes di mana Agong tidak bersetuju dengan kenyataan Perdana Menteri, tetapi Perdana Menteri boleh invoke kuasanya. Namun kalau dia buat begitu, memang sengaja dia tempah maut lah. Dia akan sengaja tempah maut terhadap Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja, kerana Majlis Raja-Raja telah memahami dan nadi denyut rakyat bahawa keadaan sekarang ini adalah keadaan yang amat teruk, amat perit, dan dia bukannya ada yang walaun macam-macam PN, contohnya macam adalah yang 2-3 orang tu dia kata, kita buat darurat ni sebab kita nak buat darurat untuk kesihatan, dia kata. Cai, kau nak buat darurat kesihatan, yang kau pergi gantung parlimen pentadbiran tu kenapa? Kau nak buat darurat kesihatan, buatlah darurat kesihatan. Bukan tak pernah buat darurat kesihatan. Sarawak 1997, sebelum saya fly pergi ke UK, masa tu jerebu, Sarawak darurat, tak ada masalah pun, semua duduk rumah. PKP kita pun walaupun bukanlah darurat, dinamakan lockdown, dah kira consider sebagai darurat lah. Walaupun tak adalah macam darurat per se, tetapi ialah siap ada polis, ada tentera yang berjaga supaya kita tidak keluar. Dah kira macam darurat, cuma tak dideklarkan sebagai darurat. Kita boleh buat macam tu. Kalau sekarang kerana COVID itu meningkat, kita buat macam PKP. Kita pernah buat bulan Mac hari tu, kita buat 3 bulan, kita tutup rumah. Kenapa kita tak boleh buat benda yang sama? Tiba-tiba nak panggil darurat. Peliknya. Bukan kita tak pernah buat PKP. Kita pernah buat PKP, tiba-tiba nak panggil darurat. Satu benda yang pelik lah. Kemudian ni langkah yang terkini, yang kita pun tahu terkininya apa, iaitu sekarang ini siapa nama Mamat tu? Dia yang bawa kes nak bawa kes yang di-Pertuan kes pengampunan diraja. Okey, kes pengampunan diraja. Saya ada 3 perkara yang saya akan cerita malam ni. Kes pengampunan diraja Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dicabar, dan antaranya adalah lawyer Takiri tu, lawyer Mahathir tu yang bawa kes tersebut oleh yang Mamat tu. Kedua, berkenaan dengan Muhyiddin pergi jumpa menteri tadi. Yang ketiga, kita akan bercakap tentang UMNO. UMNO ada buat meeting juga malam tadi, dah selesai meeting tersebut, dan ada informasi yang kita dapat daripada bukanlah meeting tersebut meeting biasa je, tetapi selepas meeting itu yang menarik kita nak dengar. Tetapi saya nak bercakap yang perkara pertama dia, iaitu berkenaan dengan betapa murkanya, bukan betapa murkanya, bukanlah saya tahu apa yang di-Pertuan Agong Sultan Kelantan tak datang mesyuarat tadi. Sultan Kelantan tak datang mesyuarat tadi. Tetapi bagi saya, baginda tak datang mesyuarat tadi, mungkin ada sakit sebenarnya. Kita bagi kita bagi excuse lah kenapa tak datang. Tetapi saya nampak bahawa tadi tak datang tu juga seolah-olah dia, walaupun bukan, ini saya andaian saya saja, adalah satu kemurkaan kepada satu usaha untuk menjatuhkan. Dia bukan menjatuhkan Anwar Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan. Ini menjatuhkan kredibiliti yang di-Pertuan Agong yang pada waktu itu dipegang oleh Sultan Kelantan, dan menunjukkan satu perbuatan derhaka oleh seseorang yang cuba mencabar kesultanan, mencabar kuasa pengampunan diraja yang dijamin di bawah perlembagaan. Kenapa tak ada siapa champion Melayu, champion Islam, kononnya by Muslim First, Melayu berdaulat negara, tak whatever lah nama engkau yang nak panggil. Mana pergi pejuang-pejuang Melayu ini? Di mana mereka sekarang ini apabila kuasa dan prerogatif kuasa Sultan Agong itu dicabar oleh seorang di mahkamah mempertikaikan kuasa yang dimiliki oleh Agong untuk memberi pengampunan diraja kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tolak tepi Anwar Ibrahim. Saya tak kisah Anwar Ibrahim atau tidak. Persoalannya adalah kita nak kena lihat bahawa golongan ini sekarang ini menggunakan kekuasaan Perikatan Nasional yang sekarang ini diterajui oleh semua orang Melayu, semua orang Islam. Tinggallah 3-4 orang bukan Melayu Islam, berani mereka mencabar kuasa Agong, mencabar kuasa raja dengan mempertikaikan pengampunan diraja yang diberikan oleh yang di-Pertuan Agong Sultan Kelantan
kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukankah ini satu penderhakaan? Saya tanya kepada orang-orang di dalam PAS, di dalam UMNO, di dalam PN Bersatu sekarang ini. Bukankah itu satu penderhakaan dan kenapa kamu membiarkan penderhakaan kepada institusi raja dan juga kedaulatan raja dan juga kedaulatan perlembagaan kita diperkotak-katikkan sedemikian. Dibawa ke mahkamah dan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk nak menolak dakwaan tersebut, cuba untuk menolak kes tersebut, hakim mahkamah tinggi pula kata ada kes. Siapa tangan raib di sebalik hakim-hakim tersebut yang membenarkan kita mengganggu gugat institusi raja? Bukankah ini satu cabaran kepada institusi raja kita? Kalau ini bukan, saya tak tahu apa lagi nama dia. So, mana dia pergi si bacol daripada yang kononnya pejuang-pejuang Melayu, yang konon pejuang-pejuang Islam, daripada PAS, daripada Bersatu, daripada UMNO, daripada ISMA, itu mana? Di mana hilangnya keteloran kamu? Di mana? Di mana hilangnya kamu? Suara-suara sumbang kamu sekarang ini sudah hilang. Bila institusi raja, bila Agong dan Sultan diperkotak-katikkan sedemikian. Di mana kamu sekarang ini? Saya bertanya soalan ini. Bukankah ini jelas satu penderhakaan? Kalau ini bukan derhaka, saya tak tahu lagi apa nama dia. Saya tak tahu lagi apa nama dia. Negeri saya tak ada sultan. Negeri saya tak ada raja. Tetapi saya menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Apabila baginda memberi pengampunan, maka itu adalah hak keistimewaan yang dijamin oleh perlembagaan. Tiba-tiba ada macai yang mempertikaikan hak keistimewaan yang di-Pertuan Agong dan dibenarkan oleh kerajaan pintu belakang pengkhianat nasional sekarang ini. Dibenarkan pula. Di mana dia nilai kemelayuan kamu mencabar kedaulatan raja dan agung kita? Di mana? Kenapa tak ada siapa mempersoalkan benda ni daripada sisi ni? Saya boleh bayangkan kalau sekiranya kita mempersoalkan zaman Pakatan Harapan dahulu, mempersoalkan apa yang Agong cakap. Pagi, petang, siang, malam. Perhimpunan akan dibuat di Padang Merbok. Perhimpunan akan dibuat di Kelantan, di Terengganu. Kononnya mempertahankan raja-raja. Mana dia mempertahankan raja-raja? Walaon, walontit. Semua macai-macai, semua diam sekarang ini. Semua konon pejuang-pejuang Melayu sembunyi dia punya tenggolok. Keris semua simpan dalam peti besi. Kerana nak menjaga apa? Menjaga tembolok mereka. Ini adalah halangan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan. Kenapa saya marah sangat sebut benda ini? Sebab ini adalah halangan seterusnya. Yang sekarang ini media tak cover. Tapi saya cakap. Dan kalau benda ini keluar selepas ini, saya akan bangkitkan penderhaka yang bukan membawa Anwar Ibrahim, tapi membawa yang di-Pertuan Agong ke dalam muka pengadilan, ke mahkamah, memperkotak-katikkan kuasa dan juga apa yang ada. Inilah dia pejuang kononnya, pejuang Islam, pejuang Melayu, semua bacol belaka, hilang. Perlu aku cakap macam ni. Dan apa kerja tuan-tuan dan puan-puan pukul 12.17 ni 10,000 orang kita tengok saya ni. Nak dengar cerita apa? Tak boleh tidur kan? Tak boleh tidur Okey, kita cerita kedua. Tadi UMNO dulu, kita cerita UMNO lah. Itu yang menarik sikit. Yang cerita Muhyiddin ni paling menarik kita cerita last. Saya tak bagi tuan-tuan sebab esok hari Senin kan nak main kerja kan. Jadi esok kita pendekkan sikit. Baru 18 minit. Boleh cerita mengenai dengan UMNO tadi, perhimpunan pula, mesyuarat UMNO. Seperti yang kita nyatakan sebelum ini, bahawa ini berkaitan juga dengan Muhyiddin Yassin, mesyuarat UMNO. Dalam mesyuarat UMNO tadi, apabila mereka bermesyuarat, mesyuarat tu biasa, iaitu antara lain menyatakan bahawa ramai yang terkejut, macam mana saya tahu apa yang ada dalam mesyuarat UMNO kan? Jangan tanya, macam mana saya tahu? Saya tahulah apa yang ada dalam mesyuarat UMNO. Jangan tanya. Okey, balik cerita tadi. So, dalam mesyuarat tu dia membincangkan, sekarang ini Agong dah bertitah
kita ni lah, kita setuju macam ni macam tu lah, itu normal lah, normal yang kita kata okey, benda tu normal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak kisah pasal mesyuarat tersebut, tapi saya kisah masa mesyuarat itu diadakan. Kenapa nak kena buat malam ni juga? Kenapa beria sangat nak buat malam ni juga, tuan-tuan dan puan-puan? Pernah fikir tak? Apa esok tak boleh buat ke? Kenapa beria nak buat pada malam ni juga? Kenapa esok tak buat? Boleh tak buat pada esok hari? Okey je, boleh nak buat tunda esok. Alah, esok pukul 8 pagi kita jumpa, breakfast kita bincang. Boleh. Tak ada masalah kan? Kenapa malam ni beria juga mereka nak percepatkan benda ni? Dan percepatkan juga benda ini serentak pula dengan apa yang Muhyiddin buat dekat rumah dia bila dia jumpa dengan menteri-menteri. Dan apabila berjumpa dengan menteri-menteri. Apabila berjumpa dengan menteri-menteri sekarang ini, itu Muhyiddin punya cerita. Tetapi UMNO punya side, apa yang dia bincangkan antara lain adalah bagaimana langkah Muhyiddin Yassin itu adalah satu tamparan, satu cabaran paling besar kepada offer yang diberikan oleh UMNO. UMNO beri beberapa terms. Saya sebut hari itu beberapa terms. Timbalan Perdana Menteri diorang, kemudian KDN diorang, kemudian kena ikut hierarki, kemudian apa lagi ya, mereka yang datang, mereka yang join UMNO, ikut join bersatu sebelum Azmin tu tak boleh dibagi jawatan. Azmin tak dapat jawatan. Lepas itu apa lagi? Kerusi-kerusi yang mana UMNO melompat, contohnya Hamzah Zainuddin punya kerusi dan sewaktu dengannya tu yang pergi kepada Harina Harun, yang mana pergi kepada bersatu, mereka ini akan tak boleh. Harina Harun melompat ke? Harina Harun melompat. Tak boleh untuk bersatu nak claim, mesti diserahkan kepada UMNO. Bersatu tak boleh letak calon. Itu antara terms, dan ini yang paling susah dia nak buat, dia nak langgar. Dan yang terakhir sekali, yang paling susah bersatu nak ikut adalah list. UMNO kena bagi dulu, ini tempat yang kami nak bertanding. Balance ni kalau kamu nak ambil, kamu ambil. Yang ni kami nak ambil. Maksudnya dia bagi list dulu. Bukannya okey dua-dua datang list kemudian kita nego, tak boleh. Itu yang paling susah UMNO nak ikut. Bukan UMNO, bersatu nak ikut benda itu. Itu yang paling susah untuk bersatu nak ikut. So sekarang ini berdasarkan kepada terms yang diberikan oleh UMNO dan terms yang diberikan oleh bersatu, kita kata kepada bersatu oleh UMNO. Okey, dia ingatkan masa tu, okey, UMNO kata okey ni terms dia. Kemudian UMNO cakap, Zahid cakap, kita ceasefire dulu. Tujuan ceasefire ni, UMNO nak bagi signal kepada Muhyiddin pada masa itu, okey, look at these terms, tengok term ni, balik fikir. Bincanglah dengan tim kamu, balik fikir. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, tak sempat orang nak kata apa, mesyuarat kabinet secara mengejut dilakukan. Terus keesokan harinya deklarasi untuk minta supaya darurat itu diisytiharkan oleh Majlis Raja-Raja, oleh Agong. Jadi ini adalah satu tamparan. Dia macam ni kita nak kata, macam kita nak offer sesuatu. Kita nak buat baiklah pada orang tu. Tiba-tiba, bila kita toleh belakang, dia ambil batu, ambil selipar, baling kepala kita. Itu umpama yang saya boleh bagi. Sekarang tu selipar tu dah singgah dekat kepala UMNO. Bila ini bukan baling batu, baling selipar. Dah lah baling daripada belakang, kena kat kepala. Pakai selipar tu, dia kira macam satu penghinaan yang sangat besar. Bila penghinaan yang sangat besar itu berlaku, bila hari ini yang di-Pertuan Agong mengumumkan tidak ada darurat. Now, bayangkan kalau ada darurat, habis UMNO. Kalau ada darurat, berlaku darurat, UMNO habis. Jadi ini nasib baik sebenarnya adalah satu nyawa kepada UMNO. Satu nyawa kepada UMNO bahawa UMNO sekarang ini dibagi second chance. Dibagi peluang kedua. So sekarang ni UMNO masih lagi nak berunding dengan Muhyiddin ke? Korang tak tahu ke yang sekarang ini Azmin tengah merancang second plan. Dan plan seterusnya bagaimana nak take over. Apa tindakan seterusnya? Apa tindakan selanjutnya? Apa tindakan selanjutnya? Okey. So berkenaan dengan meeting tadi, apa yang berlaku dekat meeting tadi tuan-tuan dan puan-puan? Dalam meeting itu mereka membincangkan antara lain adalah apa
tindakan seterusnya, dia ada beberapa tindakan. Yang pertama adalah mereka keluar daripada PN. Yang pertama mereka keluar daripada PN. Tarik handbrake. Itu antara yang saya dapat info yang diperbincangkan. Yang seterusnya adalah mereka bekerjasama dengan PN sebelum ini, seperti sebelum ini. Tak ada perubahan. Antara option. Dan yang ketiga, mereka kononnya bersama dengan PN, tetapi hakikatnya mereka akan merancang untuk menjatuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin. So, yang mana satu daripada tiga ni yang akan berlaku? Saya tak nak sebutlah yang mana satu. Anda tengoklah sendiri dalam beberapa hari. Sehingga 2 hari bulan nanti, baru kita tengok, baru kita dapat lihat apa yang akan berlaku. Tetapi, apa yang saya boleh bagi hint, dan tuan-tuan perempuan pun sendiri boleh agak sebenarnya apa yang berlaku. Dalam keadaan yang ada sekarang ini. Dalam situasi yang ada sekarang ini. UMNO kena memilih jalan yang firm. Dia kena pilih jalan yang really firm. Yang betul-betul tegas. Iaitu tidak akan lagi tunduk dan patuh kepada apa yang Muhyiddin nak. Mereka kena datang dengan satu resolusi. Satu kata ultimatum. Yang UMNO kena tunjuk bahawa mereka ada kekuatan. Yang mereka punyai command sekarang ini. Yang sebenarnya kunci kepada kerajaan itu ada pada UMNO dan bukan pada orang lain. Yang itu mereka nak tunjukkan. Of course, malam ni tak boleh lah nak declare kan. Habis apa kenapa kau cakap sebab aku bukan orang UMNO. Aku cakap. Itu macam mana sekarang ini? So that the game will go on. Dan apa yang saya cakap ni bukan saya yang tahu je. Orang sebelah pun tahu. Kalau saya yang tak ada apa ni pun boleh tahu apa butir perbincangan dia orang. Kau ingat orang geng-geng PN, geng-geng Muhyiddin Yassin tak tahu ke? Dia orang punya spy lagi besar daripada aku punya spy. Kau tahu semua je, bukan aku tahu semua. Kita ada maklumat kita lah. Kita juga tahu apa yang berlaku, perbincangan dan sebagainya. Kan? Kita juga tahu. Terima kasih saya ucapkan kepada raja-raja yang datang tadi, sultan-sultan yang datang. Kita tahu tekanan bagaimana yang dilakukan. Dan kita berterima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong kerana menggunakan kebijaksanaan belia baginda untuk berjumpa dengan majlis raja-raja agar mengurangkan risiko baginda kena buat keputusan seorang. Which is good. Musyawarah ni adalah satu benda yang dituntut oleh agama. Thank you. Daulat tuanku. Itu Muhyiddin UMNO sekarang ini. Dan UMNO dalam keadaan untuk bukan berkira-kira lagi dah. Kalau dulu sebelum ini kita kata Anwar ke Muhyiddin, Anwar ke Muhyiddin. Dia macam 50-50. Sekarang ini dia dah jadi 80-20 dah Anwar. Anwar Ibrahim dah 80% dah. Tinggal 20% je bagi dengan Muhyiddin Yassin. Tapi ada keluar kenyataan tadi, reconciliation lah, kerjasama lah, apalah. Tuan-tuan perempuan, politik tuan-tuan perempuan. Kalau Azmin and the gang boleh main cerita macam tu, apa ingat UMNO tak boleh main ke? UMNO lagi handal main cerita macam ni tuan-tuan perempuan. Kan? Lagi handal main cerita-cerita macam ni. Apa ada barang? Kan? Apa barang? Sebab itu saya kata sekarang ini, ke mana kita nak bawa? Ke mana kita nak keadaan kita nak bawa sekarang ini? Ke mana mereka sekarang ini? Apa hala tuju dia sekarang ini? Mereka dah tahu. Saya dah bagi tahu dengan UMNO hari tu. Kalau mereka masih nak consider PN, masih juga nak berjinak-jinak dengan PN, ni macam inilah jadi dia. Inilah jadi dia. Kan? Dia macam anjing menggigit tangan. Tangan orang yang baru makan. Inilah jadi dia. Bukan sekali. Di Sabah dia ada buat pembahagian kerusi. Dekat dekat Johor, dekat Perak, semua dia buat. Kita menunjukkan bahawa sekarang ini UMNO diperkotak-katikkan oleh PN. Dan this is the pinnacles. Hari ini adalah kemuncak kepada segala orang kata kemaluan. UMNO hari ini adalah kemuncaknya. Di mana dia kata enough is enough lah. Kita dah cakap dari tu, korang tak nak dengar. Ancangan Azmin tu tak berjaya. Okay. So what's next? Saya kata tadi, kita tunggu tindakan UMNO yang seterusnya. Okay. Akhirnya, akhirnya, apa yang kita boleh bawa adalah berkenaan dengan cerita Muhyiddin tadi berjumpa dengan menteri-menteri dia di rumah. Sebenarnya esok meeting dengan menteri-menteri besar dan ketua menteri. So dalam perjumpaan tersebut ada beberapa cerita lah, ada beberapa narration. Ada yang mengatakan bahawa
Sebenarnya malam ini perjumpaan tersebut bertujuan kata Muhyiddin nak letak jawatan. Muhyiddin sebenarnya dah pressure. Dia dalam keadaan yang amat tertekan dan beliau hendak letak jawatan. Okay, ini maklumat yang kita dapat. Dan beliau sekarang pada masa perbincangan tadi adalah berkenaan dengan untuk nak letak jawatan. Dan peletakan jawatan itu berlaku esok atau lusa. Dan peletakan jawatan itu berlaku esok, bukan lusa lah. Esok pagi atau tengah hari atau petang macam tu. Esok lah, poinnya akan berlaku esok. Tetapi, dipujuk oleh Azmin, dipujuk oleh Zainuddin Hamzah, dipujuk oleh konco-konco supaya jangan meletak jawatan. Kenapa peletakan jawatan ini sangat krusial, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana sekarang ini, kalau sekiranya Muhyiddin Yassin jatuh dalam keadaan UMNO tarik handbrake dan undi tidak percaya itu berlaku. Dia ada dua. Kalau UMNO tarik sokongan ataupun orang-orang UMNO tarik sokongan. Bukan UMNO, orang-orang UMNO di dalam PN tarik sokongan. Tak perlu ramailah. Saya kata 5-10 orang tarik sokongan. Kata tak menyokong Muhyiddin Yassin. Buat deklarasi esok, lusa katakan. Dengan itu kerajaan Muhyiddin Yassin sudah dikira tumbang. Dah dikira tumbang. Jadi kalau itu berlaku ataupun undi tidak percaya, maka Muhyiddin Yassin akan jatuh dalam keadaan yang amat memalukan. Hari ini dah memalukan. Bagi Muhyiddin Yassin hari ini dah memalukan. Memalukan kenapa? Kerana Agong tak nak terima permintaan Perdana Menteri. First ever Agong tak terima permintaan Perdana Menteri. Tak pernah dalam sejarah. Mungkin ada kot. Saya tak tahulah ada ke pernah Agong tak terima permintaan Perdana Menteri. Tetapi selalunya zaman Mahathir dulu antara yang paling kejam lah. Apa-apa dia minta semua dapat. Sekarang ini, benda ni dah malu. So beliau tak nak jatuh dalam keadaan yang memalukan, dia nak letak jawatan. Dia dalam keadaan pressure sekarang, dalam keadaan tertekan. Sebab itu saya kata jangan pernah tanya sama ada Anwar ada majoriti atau tidak. Yang kita kena tanya, adakah Muhyiddin tu ada majoriti atau tidak? Itu sebenarnya yang dia perlu kita tanya. Yang perlu kita tanya sekarang ini, Muhyiddin Yassin itu ada majoriti atau tidak? Jawapannya tak ada. Buktinya darurat itu menunjukkan beliau tidak ada majoriti. Kerana kalau berlakunya darurat, Parlimen digantung, tidak ada apa-apa persidangan, tak boleh bawa motion, pembentangan bajet boleh diluluskan begitu sahaja, maka kita boleh berlaku dalam keadaan di mana orang kata pemerintahan berlaku tanpa ada sebarang kabinet, sebarang parlimen. Ada yang kata kalau esok dia letak jawatan, mungkin dia akan lantik Azmin jadi timbalan Perdana Menteri sebagai pemangku. Dia macam ni tuan-tuan, bila Perdana Menteri letak jawatan dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Dia tak boleh dah. Kecuali esok Muhyiddin membuat pengumuman. Dengan ini saya melantik Datuk Seri Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia dan memangku tugas-tugas Perdana Menteri kerana saya sekarang berada dalam keadaan tidak sihat dan beliau akan dilantik menjadi Perdana Menteri. Kalau itulah berlaku tuan-tuan dan puan-puan, jangan kata UMNO. Pas dah awal-awal surrender lah. Saya nak tunggu je kalau itu pengumuman dia esok. Kalau. Ni kalau cerita kalau. So akhirnya, okey. Lepas tu, tak mungkin lah kalau dia nak letak Azmin kat situ, memang Azmin tu kena maki je lah. Kan? Bukan kata tak payah orang PH lah. Orang PN ramai yang akan maki dia sendiri. Okey, kalau macam tu, ada tak option di mana, lantik Perdana Menteri interim. Tuan-tuan dan puan, Perdana Menteri interim, pertama tak dalam perlembagaan. Kedua, pelantikan Perdana Menteri interim ni, nama dia pun interim, sementara. Sebab apa? Bila dilantik Perdana Menteri interim, sebagaimana yang berlaku dengan Mahathir dulu, kalau kita ingat, yang berlaku dengan Mahathir, kabinet semua kolaps dan dia tak boleh buat kabinet ataupun tak boleh luluskan undang-undang baru. Tak boleh buat pun undang-undang baru. Dia hanya kena laksana undang-undang lama. Sampai bila kita nak jadi macam tu? Sampai 2 tahun. Tak boleh. Mana ada perlembagaan kata Perdana Menteri ada wujud Perdana Menteri interim. Hari itu pun sekejap je sebab nak tunggu Agong buat keputusan. Tak boleh. So dalam keadaan itu macam mana? Interim boleh tetapi mungkin beberapa hari. Tapi sekarang interim tak boleh lah. Sebab apa? Dah majoriti tu ada. Siapa yang ada majoriti? Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Apa lagi tanya soalan tu? Kenapa dia kata dia tak tunjuk? Itu saya kata, itu kehikmahnya kenapa dia tak tunjuk. Kalau dia tunjuk hari tu, tak ada berlaku darurat. Dia orang hari-hari dah sekarang ni duk nak sogok nak beli, sogok nak pergi
Bagi duit puluh juta, 100 juta, bagi projek ugut dan sebagainya. Nampak tak taktik Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dengan tak menunjukkan nama tersebut, semua terbalik. Dengan UMNO terbalik. Dengan PAS terbalik. Dengan Muhyiddin Yassin terbalik. Terpaksa nak declare darurat. Kerana takutnya. Itu tuan-tuan dan puan-puan. The Art of War. The Art of War. Baca buku Sansa. Dalam keadaan kita kuat, jangan tunjuk yang kita kuat. Dalam keadaan kita lemah, kena tunjuk yang kita kuat. Dia dipanggil the art of deception dalam perang. Seni tipu helah dalam peperangan. Itu nama dia. Seni tipu helah dalam peperangan. Benda itu yang kita kena faham. Ada yang kata, oh kenapa tak tunjuk? Kenapa tak tunjuk? Sebab itulah kau tak jadi Perdana Menteri. Sebab itulah kau tak jadi Perdana Menteri. Sebab itulah kau tak jadi pemegang ketua pembangkang. Sebab itu kau tak pegang parti politik. Sebab kau tak faham the art of deception in war. Ini dia. So kita kena faham situasi ini. So akhirnya Muhyiddin Yassin hari ini apa? Perbincangannya apa? Kalau perbincangan ini setakat biasa-biasa, dia kata dia buat statement, oh tak adalah, bukan sebab saya nak resign. Ini perbincangan biasa-biasa je. Sebab kita nak buat special meeting tomorrow. Kenapa tak buat tomorrow je? Kenapa nak kena buat hari ni? Apa tak ada WhatsApp group? Bincang dalam WhatsApp group lah. Kenapa nak kena jumpa? Kenapa nak kena jumpa? Sebab kita tahu dalam keadaan sekarang ini dia berada dalam keadaan yang amat tertekan. And dalam jiwa dia sekarang ni memang dia nak resign. Tetapi telah dihalang resignation tersebut. So kalau esok tak ada resignation tu maksudnya tak ada lah. Kalau resignation tu tak ada maksudnya penghalangan tersebut telah berjaya lah. So kita boleh katakan yang halangan tersebut telah berjaya. Telah berjaya dihalang. Rancangan tersebut telah berjaya dihalang. Dan dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Secara psikologinya, apa yang kita boleh kata? Bak kata cerita P.Ramlee lah. Apa dia kata? Kita telah memperolehi kemenangan yang pertama. Sekejap. Bak kata P.Ramlee kan? Bak kata P.Ramlee, kita kata macam ni. Kemenangan yang pertama. Kita telah memperoleh kemenangan yang pertama. Itu je indikasi yang kita boleh nampak sekarang ini. Dan indikasi ni nampaknya cuba dihalang pula oleh orang-orang Mahathir. Dan simpatizer Mahathir, termasuklah beberapa kenyataan daripada sahabat-sahabat dalam PH itu sendiri. Saya nak tengok sejauh mana mereka boleh pergi lepas ni. Usaha-usaha nak menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kuat betul lah. Kuat betul dia nak menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Tapi tak apalah kita kata nak halang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kita dah tahu dah. Kita dah nampak dah permainan. Dan saya tahu ada di antara orang pimpinan di dalam DAP yang nak Muhyiddin Yassin. Dia nak Muhyiddin Yassin. Saya tahu ada pimpinan dalam DAP. Bukan semualah. Sebilangan kecil. Dan saya tahu yang dalam amanah pun ada yang masih nak Mahathir. Sebilangan kecil dia. Tak payah nak sembunyilah. Kita tahu gerakan tu ada. Dan saya tahu gerakan itu di mana bila perbincangan mereka, apa yang diperbincangkan. Saya dah kata 2-3 hari lepas, siapa yang bantai saya, itulah dia. Itulah mereka penjilat-penjilat tu. Kita tahu. So kesimpulannya, take away kita pada malam ini, pertama, rakyat dah mempunyai kemenangan yang pertama. Kita kata bahawa sebarang usaha untuk nak menjatuhkan, sebarang usaha untuk nak mempertikaikan pengampunan diraja Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah suatu sikap dan juga perbuatan derhaka. Derhaka outright. Itu adalah derhaka cop. Tak boleh kita kata apa lagi. Yang kedua, kita telah memperolehi kemenangan. Muhyiddin Yassin tidak berjaya menjatuhkan kerajaan dan demokrasi sebagaimana berlaku di Hungary. Dan akhirnya sekarang ini dia berada dalam keadaan tersepit. Malam ini dia cuba resign tetapi dihalang. Dan dikononnya ada satu plan baru. Saya tengah nak mengorek-ngorek plan tersebut. Tak tahu boleh dapat ke tidak. Dan juga UMNO dalam keadaan sekarang ini sudah pun 80-20 dah. Dah tak percaya pada Muhyiddin lagi. Kita dah cakap itu dia orang tak nak percaya kan. Kita dah cakap dah tak nak percaya.
Kan? Tapi dia nak teruskan juga. Okey, untuk makluman, saya punya leadership course saya akan berlaku pada bulan 1 Januari, di mana saya akan buat satu leadership course di Kuala Lumpur, dan syarat-syaratnya adalah kena ada 5 orang pengikut. Dia 3 hari 2 malam di hotel di Kuala Lumpur, dan fee dia ada bayaran dia. Dan saya hanya mencari 25 orang daripada seluruh Malaysia, kalau masa itu kita subjek to PKP, dan saya akan letakkan borang tersebut di page saya untuk sesiapa yang berminat menyertai, dan hanya kepada 25 orang yang terpilih saja. Tak bermakna anda register, anda layak. Kita akan buat saringan lagi untuk mencari 25 orang leader yang betul-betul boleh untuk pergi ke dalam program tersebut, insya-Allah. Jadi sesiapa yang berminat, saya akan postkan dalam Facebook saya berkenaan dengan link program yang akan berlangsung pada bulan Januari, middle Januari 2021, insya-Allah. Terima kasih kerana bersiaran bersama dengan saya. 13,000 orang di YouTube, lebih kurang dalam 2,000-3,000 orang di Facebook, dan juga di YouTube, dan juga lebih kurang dalam 80-90 orang di Twitter. Terima kasih bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, insya-Allah. Dan kita berharap kita berjumpa pada esok hari dengan berita yang mungkin lebih sensasi. Saya tengah menunggu esok hari, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi dan kita bertemu pada esok hari, insya-Allah. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting tonton, jangan pernah give up. Apa dia? Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.